Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nuratikah binti Muhammad Azizi. Nombor matriks saya ialah 06 DKA 20F2053. Okey, saya dari kelas DKA 2C. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment 2. Okey, assignment ni ada 2 soalan, jadi saya pilih nombor 1. Okey, dekat sini dia minta calculate the vertical reaction at the supports of the beam. Okey, yang kedua pula, complete the moment, slope and deflection equation of the beam. Yang ketiga pula, determine the slope and deflection at point E by using Maclaurin method in terms of EUI. Yang keempat pula, sketch moment area diagrams for the load beam. Dan yang kelima pula, determine the slope and deflection at the point E by using moment area method in term of EI. Okey, kita berubah pula kepada soalan. Soalan yang pertama ni, dia minta untuk cari nilai bagi vertical reaction kat support beam ni. So, kita gunakan formula jumlah moment dekat F tu sama dengan kosong. Lepas tu, dia punya nilai tu positif sebab ikut arah jam. Lepas tu kita just masukkan nilai dia. Lepas tu nanti akan dapat jawapannya 4.71 kN. Okey. Lepas ni kita berubah pula kepada soalan 2. Okey, dekat sini untuk soalan ni saya lukis sikit gambar raja dia supaya senang kita nak cari dia punya jarak. Lepas tu dia punya jarak yang pertama ni ialah antara A ke F, iaitu kita tandakan sebagai X, dan yang kedua pula dari titik B ke titik F ni sebagai X/3, dan titik C ke F ni sebagai X/5, serta yang D ke F ni sebagai X/7, dan yang terakhir iaitu E ke F ialah X/10. Okey, lepas dah tandakan dia punya jarak, kita cari pula moment equation yang pertama. So, dia punya formula jumlah moment X ni sama dengan kosong. Lepas tu dia punya nilai positif. Lepas tu then just masukkan nilai. Lepas tu nanti akan dapat dia punya nilai tu. Okey. Lepas tu kita tandakan dia punya persamaan ni sebagai 1. Seterusnya kita cari pula untuk soalan slope equation. Okay, so dia punya formula ni kita kena kamirkan. Okay, dia punya formula ialah EI theta sama dengan kamiran MX dengan DX. Lepas tu kita dari persamaan yang satu tadi tu, kita masukkan dekat yang equation 2 ni. Lepas tu kita kamirkan dia punya soalan, dan nanti akan dapat yang ketiga pula untuk nilai slope equation. Okey, yang ketiga. Okey, seterusnya daripada slope equation tadi, kita boleh cari nilai deflection equation ni. Sebab dia punya nilai ni bergantung kepada formula ataupun dia punya persamaan dekat slope equation ni. Sebab dekat slope equation ni kita kamirkan sekali, dekat deflection ni kita kamirkan 2 kali. Lepas tu dia punya dia punya formula ni kita menggunakan formula EIY sama dengan kamiran 2 kali MX dan DX. Lepas tu dari persamaan yang kita dapat dekat slope tu, kita kamirkan 2 kali, dan nanti akan dapat dia punya persamaan untuk yang deflection ni. Okey, bagi soalan yang ketiga pula, dia minta kat kita determine the deflection at point E by using Maclaurin method in terms of EI. So, yang first saya lukis sikit dia punya bentuk lenturan yang terhasil kat beam tadi. Okay, why dia melengkung macam ni? Sebab dia punya kiri dan kanan dia ada support, so dia akan melentur ke bawah.
Okay, dari sini kita akan dapat lihat bahawa dia punya dekat belah kiri beam ni, dia punya nilai X dan Y dia ialah kosong. So yang belah kanan ni, dia punya nilai beam ialah X ialah 12 dan Y ialah kosong. So nanti gantikan nilai-nilai yang ni nilai X dan Y ni ke dalam kita punya kamera yang ketiga tadi, yang diffraction equation tu. So nanti akan dapat jawapan dia. Okay, kalau gantikan nilai X dan Y nilai X dan Y kosong, kita akan dapat dia punya C2 ialah kosong. Okay, kalau gantikan dia punya nilai X 12, Y kosong ni, kita akan dapat dia punya nilai C ialah negatif 126. Okay, akhir sekali kita untuk selesaikan equation yang ketiga ni, kita tulis balik dia punya persamaan bagi slope equation dan diffraction equation ni. Slope equation ni sebagai yang kedua untuk persamaan kedua, dan diffraction ni sebagai persamaan yang ketiga. Lepas tu kita masukkan 10 meter ni ke dalam persamaan yang kedua dan ketiga. Lepas tu kita gantikan nilai dia punya nilai X tu. So nanti yang dekat point ini, kita akan dapat EI sama dengan theta sama dengan 131.31. So theta dia akan dapat 131.31 per EI. Lepas tu untuk diffraction at point E pula, kita masukkan nilai 10 meter tadi ke dalam persamaan yang ketiga yang kita kamilkan tadi tu. Lepas tu nanti kita akan dapat dia punya jawapan dia ialah EIY sama dengan negatif 295.43 ataupun nilai Y dia ialah negatif 295.43 per EI. Okey. Seterusnya kita berubah pula kepada soalan 4, iaitu lukisan untuk movement diagram ni. Okay, first ni kita lukiskan lenturan dekat beam ni, mewakili lenturan yang di antara support A dan F tu. Lepas tu kita gariskan garisan tangent ni dekat point A ke bawah. Lepas tu bagikan dekat dia punya lenturan tu sampai ke garisan F. Lepas tu sambungkan dari garisan tangent tu kepada titik F tu. Maka dengan ini sebuah segitiga yang besar akan terhasil. Okey, dari sini kita dapat melihat bahawa ketinggian segitiga ni diwakili oleh TBA. Okey, selepas itu dekat point E ni, daripada dia punya dekat beam tu sehingga dekat dia punya lenturan yang tengah-tengah tu, kita akan labelkan sebagai YE, iaitu diffraction. Lepas tu daripada lenturan dekat dengan YE tu ke garisan tangent tu, kita akan labelkan sebagai TEA. Okey, untuk pengetahuan semua bahawa gambar rajah untuk point dot ni ialah berbentuk segitiga, serta gambar rajah untuk UDL pula berbentuk parabola, dan gambar rajah bagi moment pula berbentuk segi empat. Okey, kiraan yang saya kirakan ini adalah untuk mencari nilai ketinggian bagi setiap gambar rajah. Okey, kita berada di soalan yang terakhir, iaitu soalan 5 ni. Dia minta kat kita determine the slope and diffraction at point E using moment error method in terms of EI.
So kat sini saya ada lukis sikit gambar rajah segitiga yang kita lukis dekat soalan yang ke-4 tadi tu. Okey, lepas tu dari sini kita akan dapat melihat bahawa terdapat segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Okey, untuk mencari nilai slope and deflection ni, kita menggunakan formula segitiga nisbah nisbah segitiga besar sama dengan nisbah bagi segitiga kecil, iaitu TBA per 12 sama dengan YE tambah dengan TEA per 10. Okey, dekat sini kita nak cari nilai TBA kan. So nilai yang kita tak nak cari tu kita ubahkan ke sebelah kanan. So nanti akan dapat TBA sama dengan jumlah dalam kurungan ABA darab dengan jumlah AB per EI. Untuk pengetahuan semua, TBA tu mewakili segitiga yang besar dan TEA tu mewakili segitiga yang kecil tu. Lepas tu masukkan nilai bagi TBA tu dalam formula yang kita dah cari kan itu. Lepas tu nanti akan dapat jawapan dia. Jawapan bagi TBA ialah 1520.27 per EI. Okey, lepas dah cari nilai TBA tadi tu, kita cari pula nilai TEA ataupun dalam bahasa lainnya nilai bagi segitiga kecil tu. Lepas tu masukkan nilai tu ke dalam formula yang bagi TEA tadi tu. Lepas tu nanti akan dapat dia punya jawapan 971.46 per EI. Okey, lepas tu kita cari pula nilai dia, nilai untuk deflection at point E. Okey, lepas tu menggunakan formula YE sama dengan 5/6 TBA tolak TEA ni, kita masukkan nilai TBA dan TEA yang kita dah dapat itu. Lepas tu nanti akan dapat nilai bagi YE ni, deflection ni, ialah 295.43 per EI. Okey, seterusnya kita berubah pula kepada untuk mencari slope at point E. Kat sini saya ada lukis sikit gambar rajah diagram yang tadi tu. Lepas tu labelkan theta A, theta E, theta A, E, A. Lepas tu dengan theta A. Lepas tu TBA tan theta ni sama dengan TBA per 12. Okey, dengan ini dia punya nilai degree dia tu kecil sangat. So dia macam tak sesuai untuk kita gunakan. So dekat sini dia punya nilai tan theta dia sama dengan theta A sama dengan theta E. So untuk mencari dia punya slope ni, kita menggunakan formula theta E tambah dengan theta A akan dapat theta EA. So kita nak cari nilai theta E ni sama dengan theta EA tolak theta A. So nilai theta A ni kita cari menggunakan formula TBA per 12. So 1520.72 per EI bahagi dengan 12/1. So nanti kita akan darab silang dengan membawa 12 tu ke bawah dan 1 tu ke atas. So nilai theta A akan dapat 126.69 per EI. So theta E pula kita akan dapat 131.31 per EI. Okey, bila dah ada nilai untuk theta A, theta E, kita boleh cari nilai untuk theta EA. Kat sini nak cari dia punya theta EA ni, kita menggunakan jumlah A
EA per EI. So nanti masukkan dalam formula tu, dalam dia punya semua tu. Lepas tu akan dapat jawapan theta EA sama dengan 258 per EI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal SPM Usman. Nombor pendaftaran saya 06 DKA 20F 2056. Saya daripada kelas DKA 2C. Nama pensyarah saya Encik Lutfi bin Osman. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan assignment 2 daripada kursus DCC 20053. Okey, hari ini saya akan terangkan soalan 2 daripada assignment 2 yang terbahagi daripada soalan 1 dan 2. Jadi saya dapat soalan 2. Okey, soalan 2 ni saya akan mencari Macaulay method daripada cantilever beam. Okey, macam mana kita nak cari MA dan RAY? Okey, mula-mula kita lukis gambar rajah dulu. Kita cari di mana paksi X dan Y dia. Lepas tu kita cari rotation dia kat mana positif dan negatif. Lepas tu kita cari dia punya kilonewton, tekanan dia, force dia. Bila kita dah cari semua tu, baru kita boleh cari Macaulay method. Okey, yang pertama jumlah MA sama dengan kosong sebab dia positif. Okey, lepas tu yang bawah ni pula jumlah MA sama dengan negatif sebab dia berlawan arah jam. Jadi negatif MA tambah dengan arah jam, ikut arah jam. Yang belah kiri ni negatif sebab dia lawan arah jam. So yang belah kanan ni dia ikut arah jam, jadi 10 darab dengan 2 dengan jarak dia. Yang ni yang belah kanan ni yang tambah 15 darab dengan 4. Yang belah kanan yang jarak dia daripada titik tengah 4/2 tambah 5. Okay, lepas tu bila kita dah calculate semua ni, kita akan dapat 440 kN meter. Yang bawah ni cari-cari kita nak cari RAY. RAY ni kita tengok daripada paksi Y dia, jumlah F lepas tu Y daripada paksi Y sama dengan kosong. Lepas tu kita nak cari dia RAY ni. RAY ni tolak dengan 10, lepas tu tolak dengan 15 darab dengan 4. 15 darab dengan 4. Jadi jawapan dia kita dapat 70 kN. Okay, seterusnya saya akan menerangkan moment equation. Okay, mula-mula kita lukis dulu gambar rajah seperti di atas ni. Okay, bila kita dah lukis, kita dah tulis nilai dia semua, dah tahu jarak dia semua kan. Okay, kita boleh tengok kat sini, yang belah kiri ni sekali ni 440 kN. Okay, yang belah kanan ni pula kita boleh tengok sebelah dia je dah 2 meter bersamaan dengan 10 kN. Lepas tu lepas je 3 meter tambah dengan 4 meter, kita akan dapat 15 kN meter. Okay, yang garis-garis putus ni ialah garisan yang kita potong. Okay, lepas saja garisan dia dipotong, kita akan dapat yang MX dia ni. Ni MX dia ni. MX dia ni dia lawan dengan arah jam. Okay, yang 440 kN ni dia arah jam. Yang MX ni dia lawan arah jam. Okay, lepas kita dah buat yang garis putus-putus ni, yang bawah ni ada jarak kan. Yang jarak ni kita ikut yang atas ni, X tolak 5, X tolak 2 dengan X ni. Okay, lepas tu kita cari yang MX ni. Okay, MX ni cari jumlah MXX sama dengan kosong. Okay, lepas tu jumlah MXX sama dengan tolak MX. Sebab apa? Sebab yang macam tadi kita cakap, yang MX atas ni dia lawan arah jam kan. Bila lawan arah jam dia negatif. So negatif MX tolak dengan 15 dalam kurungan X tolak 5 kuasa 2 tolak dengan 10 dalam kurungan X tolak 2 tambah 70X tolak dengan 440X. Bila kita dah kira semua ni, kita akan dapat MX sama dengan negatif 15 dalam kurungan X tolak 5 kuasa 2 tolak 10 dalam kurungan X tolak 2 tambah 70X tolak 440X. Okay, lepas tu kita nak cari slope equation. Slope equation ni ialah kita guna AI theta sama dengan pengamiran MX terhadap DX. Okay, bila kita nak buat macam ni, kita tulis balik pengamiran
tolak 15 dalam kurungan X tolak 5 kuasa 2 tolak 10 dalam kurungan X tolak 2 tambah 70X tolak 440X dx. Lepas kita dah calculate semua benda ni, kita akan dapat AI theta sama dengan tolak 5 negatif 5 ke dalam kurungan X tolak 5 kuasa 3 tolak dengan 5 dalam kurungan X tolak 2 kuasa 2. Lepas tu tambah dengan 35 X kuasa 2 dan tolak 440X. Okey, lepas tu yang ni deflection equation. Deflection equation juga kita gunakan AIY sama dengan kita buat double integration, itu pengambilan dua kali mx terhadap dx. So bila kita dah buat macam tu, kita akan dapat jawapan negatif 5 dalam kurungan X tolak 5 kuasa 4 per 4 tolak dengan 5 dalam kurungan X tolak 2 kuasa 3 per 3 tambah dengan 35 X kuasa 3 per 3 tambah dengan C1. Okey, seterusnya kita nak cari C1 dan C2. Okey, kita boleh tengok kat sini yang cantilever beam dia lagi mudah daripada simple supported sebab yang kat belah kiri ni dia tak ada nilai tau. Okey, jadi bila dia tak ada nilai, kita boleh simplikan yang X sama dengan kosong, Y pun sama dengan kosong, theta pun sama dengan kosong. Jadi daripada soalan yang tadi yang kita buat tadi tu, kita boleh gunakan equation dia, slope equation dia dengan deflection equation dia. Bila kita dah cari, dah bawa ke sini equation tadi tu, kita masukkan nilai-nilai dia yang kita dapat daripada gambar raja di atas. Okey, kalau kat bawah ni kita boleh tengok dia slope equation dan deflection equation. Daripada soalan yang kita dapat, dia nak dekat point C tu X dia sama dengan 5. Jadi bila dia nak X tu 5, kita akan masukkan kita akan gantikan X tu kepada 5 dan kita masukkan dalam equation slope dan deflection. Jadi kita akan dapatlah jawapan seperti di bawah ni. Okey, seterusnya kita akan cari moment error method. Kita nak lukis gambar rajah dia, gambar rajah moment error method. Okey, bila kita dah tulis, kita dah lukis dulu gambar rajah kat atas ni, yang ni 440 km ni belah kiri sekali ni, dia ada garisan ni, dia terbagi kepada 4A, B, C dan D. Okey, dekat garisan yang putus-putus ni dia ada jarak dia, seperti A ke B 2 meter, B ke C 3 meter, C ke D 4 meter. Okey, kalau boleh tengok dekat garisan ni yang satu ni, okey, macam ni kita boleh dapat yang daripada titik dia ni. Okey, yang daripada sini 2 ke 3 ni kita tambah jadi 5 meter kan. Bila 5 meter yang dekat sini yang 70 km ni kita darabkan dengan jarak dia tu. So kita akan dapat 5 titik dia dekat sini. Okey, yang dari sini yang 70 yang 9 ni, bila kita tambah 2, 3 dan 4 kita akan dapat 9 kan. Jadi 70 darab dengan 9 dapatlah titik dia dekat sini. Okey, habis sama juga yang seperti bawah ni, yang 3 ni, kat yang 3 ni. Okey, macam ni dia dapat nilai titik dia ni 10 darab dengan 3. Sebab apa? Yang ni jarak dia B ke C 3 kan. So kita tulislah dia punya titik dia dekat sini. Ni pun sama, sebab apa? 7 dia ni 4 tambah 3 dapat 7 kan. So 10 darab 7 dapatlah 70. Macam tu lah. Okey, seterusnya kita nak cari YC dengan TCA, sama menggunakan TCA. Okey, YC ni kita boleh tengok kat sini YC sama dengan TCA sama dengan jumlah dalam kurungan ACA X centroid dengan CA per EI. Okey, bila kita dah dapat dia punya formula dia ni, kita masukkan lah nilai dia. Bila kita dah cari nilai dia, kita dah masukkan nilai dia, kita akan dapat YC sama dengan TCA sama dengan negatif 4086.67 per EI. Okey, yang bawah ni pun sama juga. Theta C sama dengan theta AC sama dengan jumlah dalam kurungan ACA per EI. Okey, bila kita dah dapat formula dia ni, kita masukkan nilai dia. Bila kita dah masukkan nilai dia, kita dah kira nilai dia semua, kita akan dapat jawapan theta C sama dengan negatif
1370 per EI. Okay. So itu saja daripada saya untuk present assignment 2 ni, soalan 2. Sekian, terima kasih.